السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد حبيبنا وشفيعنا وزخرنا مولانا وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وافتح علينا أبواب الفهم والعلم والحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ini kita insya-Allah akan memulakan bacaan kitab Fiqhud Daulah menurut perspektif Islam. Dalam bahasa Arabnya, kitab ini yang disusun oleh Al-Imam Al-Qaradawi hafizahullahu wa rahimahullahu rahmatan wasi'ah, bertajuk Min Fiqhid Daulah fil Islam. Jadi kitab ini akan menyajikan kepada kita penjelasan yang komprehensif mengenai hubungan di antara Islam dan siasah, sebagai hubungan yang tidak boleh dipisahkan, sebagaimana yang diakui oleh seluruh ulama Islam, sehingga ulama yang dikenali sebagai tokoh di dalam ilmu tasawuf, bahkan menjadi ikutan umat di dalam bidang tasawuf dalam berbagai-bagai lapisan, yaitu Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa ardah. Bagaimana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bahawa ad-dinu usul, agama itu adalah asas, wad-daulatu harisun ataupun was-siyasatu harisun, dan politik itu adalah penjaga. Agama adalah asas, penjaganya adalah politik. Ma la ussalahu, sesuatu yang tidak ada asas, fadha'iun, sesuatu yang tidak ada asas, sesuatu mala harisalahu fadha'iun, sesuatu yang tidak ada pengawalnya akan hilang. Wa ma la ussalahu, sesuatu yang tidak ada asas, apa dia? Sesuatu yang tidak ada asas, Allah tu ingat tadi terlupa. Allah nanti sejak lagi datang ingat tu insya-Allah. Poinnya, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa sesuatu yang tidak ada asas, sesuatu yang tidak ada pengawal, iaitu politik, maka akan hilang. Maknanya agama ini akan hilang apabila tidak ada politik atau siasah yang mengawasnya dan melindunginya. Ini kenyataan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang terkenal di bidang tasawuf. Jadi Imam Al-Ghazali ini faqih dalam bidang fiqih, dalam ilmu tauhid, ilmu kalam, dan dalam bidang tasawuf. Menjadi rojokan umat dalam ketiga-tiga bidang. Bukan semata-mata mengarang, tetapi karangannya itu menjadi panduan umat dalam nak mengenal agama, ikutan umat. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan politik itu adalah pengawas.
Sudah sepatutnya tidak berlaku sebarang pertikaian di kalangan umat Islam tentang kedudukan politik di dalam Islam itu. Tak sepatutnya keluar perkataan setelah apa yang ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa politik itu hendaklah dielakkan kalau kita nak menjadi orang yang taat kepada Allah. Politik itu adalah kotor. Politik itu adalah merupakan perkara yang menjauhkan manusia daripada Allah. Mereka yang berpolitik itu dipandang sebagai golongan yang tidak dihormati di dalam urusan agama. Jadi ini semua perkataan-perkataan yang tidak menepati ilmu, tidak menepati pendirian ulama-ulama yang muktabar di dalam Islam. Sebab itulah ya, Al-Imam Al-Qaradawi menyusun kitab ini antara lainnya ialah kerana fahaman sedemikian masih wujud di kalangan umat Islam yang dahulunya disebabkan oleh pengaruh tasawuf yang tidak bertunjangkan ilmu, dan kemudiannya disuburkan oleh pengaruh politik yang tidak bertunjangkan agama, iaitu sekularisme. Akhirnya fahaman ini kekal sampai ke hari ini. Orang-orang yang nak dekat dengan Allah melihat perlu menjauhkan diri daripada politik. Kalau tidak, dia berasa tak sempurna usahanya mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang nak berpolitik melihat tasawuf sebagai musuhnya dan perkara yang perlu dielakkan dalam istilah-istilah politik, kerana itu akan membawa kesan yang negatif. Jadi ini adalah perkara yang tidak benar, kerana Islam itu agama yang syumul dan membawa suatu pakej yang lengkap seperti yang terkandung di dalam Al-Quran, meliputi persoalan siasah, persoalan agama, persoalan rohani, ya, persoalan yang melibatkan kepada kemasyarakatan, ekonomi dan sebagainya. Jadi kita tengok insya-Allah kitab ini kita baca sebagai asas pengajian kita di sini insya-Allah. Moga dipanjangkan umur oleh Allah, kita semua dapat mengkhatamkan bacaan kitab ini. Saya sendiri alhamdulillah ada pengalaman duduk dalam majlis ilmu Al-Imam Al-Qaradawi. Syukur alhamdulillah sempat bertemu dengan ulama besar ini, dan terima kasih banyak kepada kerajaan negeri Selangor yang membawa beliau itu ke Malaysia dalam kuliah, program kuliahnya di Masjid Shah Alam. Ni untung orang Selangor. Orang Selangor ni untung, tuan-tuan yang tak sedar diri, ya. Orang Selangor ni untung, ya. Kerana apa? Sudi kerajaan tuan-tuan bawa mari ulama yang hebat seperti itu mengajar di masjid negeri, bagi kuliah. Kami satu Malaysia dapat datang duduk dalam majlis itu, mengambil manfaat yang luar biasa, nikmatnya yang menjadi kenangan sepanjang hayat. Ulama besar. Kami di Melaka tak ada peluang macam tu. Shah Rukh Khan dah sampai, ya. Dah sampai. Shah Rukh Khan pun heran. Barangkali dia ingat orang Melaka ni semua minat Bollywood agaknya. Sampai dia dijemput, ya, disambut seperti pahlawan negara, bahkan diberikan pingat kebesaran. Pelik betul Melaka ni, ya. Jadi besar tanggungjawab kami di Melaka tu, ya. Patut saya tak ada di sini ni, kena ada kat Melaka ni, ya. Tapi ilmu kalau di Melaka tu kurang berkembang. Saya kena keluar juga, kongsi-kongsi dengan tuan-tuan. Jadi hak mengaji dulu tu, ya, dapat dikembangkan, kerana di sini level ilmunya tinggi. Di Selangor ini sudah tinggi, ya, walaupun tidak setinggi di Kelantan, tetapi sudah tinggi kerana masyarakat sudah biasa boleh mendengar dah istilah-istilah politik, kenegaraan, ekonomi dalam kuliah-kuliah di masjid. Mereka boleh dengar dan boleh duduk. Itu makna level psikologi mereka itu, dalam sikap dan pendirian mereka untuk menerima agama dalam bentuk yang syumul, mengalami peningkatan yang cukup baik. Kalau di Melaka bawa mari istilah-istilah ni, jawapannya minggu depan orang tak datang mengaji lah. Ala kulli hal, tidaklah teruk begitu. Setengah-setengah tempat di Melaka dah boleh mula dengar istilah itu. Macam di pondok saya bawa mari istilah-istilah itu, cerita sikit isu politik, orang tak bangun, duduk dengar. Makna sudah ada perubahan yang cukup positif, yang saya rasa seronok
10 tahun nak tunggu perubahan tu. Puas kita mengelak, ya, macam-macam cara common flag, kejap macam Dayak, kejap macam tentera, kejap macam Pulau Pasir, macam-macam cara, ya, supaya mereka kekal menuntut ilmu, kekal duduk. Akhirnya bila kita sampai pada peringkat kita cerita istilah-istilah itu, mereka sedia mendengar. Alhamdulillah. Ya. Macam hari ini, itu dari sudut kesedaran agama, dari sudut kesedaran moral turun. Di Selangor turun. Itu pula, ya. Dan Melaka pun macam tu jugalah. Kerana kerajaan yang memerintah Malaysia ni kerajaan yang sama. Ya. Yang memegang televisyen, memegang radio. Jadi kita tengok dalam surat khabar utusan saya baca hari ini, dia kata filem Malaysia ni sudah semakin sekular. Makna-makna sudah semakin sekular, sudah tidak meraihkan soal-soal agama. Maknanya babak-babak lucah makin menjadi-jadi. Mengapa jadi begitu? Sebab tidak ada penolakan daripada masyarakat. Masyarakat terima, maka filem mereka laku. Dan mereka semakin berani untuk membuat inovasi yang bersifat sekular itu. Semakin sekular. Ini yang kita berjuang Islam, kita nak lawan. Kita nak reverse supaya manusia semakin bersedia menerima Islam. Di satu pihak mereka bekerja supaya manusia semakin bersedia menerima apa yang bertentangan dan yang ditegah oleh Islam. Ini perjuangan. Baik, kita tengok pada malam ni kita baca muqaddimah, kata-kata pengantar daripada almarhum Datuk Haji Fazil Muhammad Nur. Kita baca muqaddimah dia dulu untuk malam ni. Jadi tuan-tuan balik malam ni cari kitab ni, Fiqh Daulah. Ya. Tu dia kata dia, wa ma la ussalahu famahdumun. Baru teringat. Dan sesuatu yang tidak ada asas famahdumun, maka dia runtuh. Jadi kalau kerajaan umat Islam tak berpegang dengan agama, maka runtuh. Masyarakat akan runtuh, musnah, tamadun akan musnah, negara akan musnah. Tetapi sebaliknya, kalau asas tetapi tidak ada pengawas dan pengawal, fadha'iun, maka ia akan hilang. Dan kita tengok pada hari ini, contoh kita kata, ya, isu-isu yang timbul dalam negara kita sebenarnya banyak adalah berpunca dan kembali kepada sifat sekular negara kita ini, diperintah secara sekular. Maksudnya secara sekular dalam soal-soal agama, ya, tidak ditimbang dengan dosa dan pahala. Dalam soal-soal kenegaraan, soal ekonomi, soal politik, soal pendidikan, soal-soal dosa dan pahala, soal-soal ganjaran baik dan ganjaran buruk itu tidak menjadi penimbang di dalam membentuk polisi dan dasar negara ini. Bila tak ada, maka manusia jadi lemah. Ya, manusia jadi lemah kerana tak ada bekalan iman dan bekalan akidah yang cukup. Ya. Kalau kita mengaji ilmu tauhid, wajib, antara perkara yang wajib kita imani di dalam bahagian ini dipanggil sam'iyat, bahagian yang ketiga daripada perbahasan ilmu tauhid, iaitu beriman dengan apa? Adanya ats-tsawab wal iqab, balasan baik dan balasan buruk. Adanya al-jannatu wan nar, adanya syurga dan adanya neraka. Ini kita wajib beriman. Mereka yang menolak keimanan kepada ini, maka walaupun dia beriman bahawa Allah itu tunggal, bahawa Nabi Muhammad itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan, imannya tak sah. Imannya tak sah. Imannya ditolak kerana dia mendustakan Al-Quran yang terang-terang mengingatkan kepada manusia ada balasan baik dan buruk. Awal-awal lagi Maliki Yaumiddin dalam surah Al-Fatihah sudah mengingatkan tentang hari pembalasan. Hai Maliki Yaumil Jaza, Maliki Yaumil Jaza, Yaumil Jaza, iaitu Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Jadi keimanan kepada pembalasan ini,
baik dan buruk ini adalah merupakan perkara yang sangat penting, menjadi bekalan akidah kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau dia bersendirian sekalipun, dia akan tetap istiqamah dalam mematuhi suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Tapi kalau soal-soal ini tidak diketengahkan dalam politik, tidak diketengahkan dalam pentadbiran negara, maka ketika itu manusia kehilangan bekalan akidah. Jadi kalau dia duduk depan polis, dia tak buatlah. Atau kalau ada CCTV, dia tak buatlah. Atau apa yang dia akan buat itu akan disemak dan boleh disemak, maka dia tak akan buatlah. Tetapi kalau semua itu tidak ada dan ada jalan untuk dia menipu, ketika itu bekalan akidah sahajalah yang akan menyelamatkan dia. Kalau tak ada itu tak boleh. Tak boleh. Sesiapa pun. Sebab tu Allah wajibkan kita beriman terlebih dahulu sebelum diturunkan hukum dan peraturan. Kerana Tuhan pun tahu, kalau turun hukum dan peraturan, kalau tidak ada keimanan, maka peraturan itu tidak akan diikuti. Sebab tu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa nu'tal iman qabla al-Quran. Kami diberi iman sebelum Al-Quran, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Adapun kamu diberi yu'tal Quran qabla al-iman. Diberi Quran sebelum iman. Jadi kami ni dapat iman dulu 13 tahun. Kemudian baru turun peraturan, perintah dan larangan di Madinah. Setelah 13 tahun sahabat dididik dengan iman, dengan akidah, perkara-perkara gaib yang menjadi dasar yang mengatur dan memandu kehidupan golongan yang beriman itu dididik dengan begitu bersungguh-sungguh selama 13 tahun. Jadi kamu, kata dia, mendapat Al-Quran, yakni hukum dulu sebelum iman. Maka kamu buang hukum Allah ini seperti orang yang memiliki buah tamar yang telah dikumpulkan, mana yang buruk dia buang, mana yang dia tak suka dia ambil, dia campak. Begitulah kamu buat terhadap hukum dan suruhan Allah Ta'ala. Mana yang tak sesuai dengan nafsu, kamu buang. Kenapa? Kerana lemahnya iman. Itu dia. Lemah iman. Akidahnya tak teguh. Oleh sebab itu tak boleh orang kata, ustaz, politik ni tak usah libatkan agama. Itu fahaman sekular. Ni yang jadi negara kita pada hari ini. Pemimpin seperti yang keluar surat khabar utusan hari ini. Semalam diambil keputusan oleh Perdana Menteri Malaysia supaya aset harta Fitlof itu dibekukan. Dan kemudiannya Menteri Pembangunan Wanita disiasat bersama dengan keluarganya. Kalau ada hubungan antara dia dengan pemberian projek itu kepada suaminya, ada kaitan dia dengan sebagai menteri, sehingga suami dia yang dapat projek itu. Ini perkara ni tak sepatutnya berlaku kepada golongan yang beriman. Beliau itu seorang muslimah, suaminya seorang muslim. Tapi oleh kerana negara ini membenarkan politik yang tidak menjadikan persoalan dosa dan pahala, syurga dan neraka sebagai pertimbangan dalam membentuk dasar dan tindakan, maka tak kira lah siapa pun akhirnya tombang dia. Kerana lupa kepada soal-soal itu ketika membuat keputusan, maka terjebak dengan dorongan nafsu, lalu membuat tindakan-tindakan yang kesannya ialah hukuman yang keras di hari akhirat. Dalam Islam ni ajar, walaupun sikit, walaupun batang suri, akan bertanggungjawab di hari akhirat. Bukan main-main. Suatu kisah dia disebut dalam hadis, bagaimana seorang lelaki yang bukan dalam hadis, ya, kisah ini diceritakan oleh para ulama, ya, kejadian, ya,
di mana seorang lelaki tiba-tiba tercampak keluar daripada kuburnya, terbakar seluruh badannya, berapi-rapi. Lalu Allah mengizinkan dia menjawab bila ditanya kepada orang yang menyaksikan, mengapa kau jadi begini? Kuatnya azab sampai tercampak keluar daripada kubur. Dia jawab dengan menceritakan kisahnya bahawa dia bekerja sebagai pembawa kayu api kepada mereka